Alright, so hari ni kita nak tengok male punya reproductive system. So kita start dengan ni dulu. Nak share ni kena ni. It's Dr. Nye, and we're going to be covering the male reproductive tract. So as we're proceeding down our list of terms, the first term we'll identify is the scrotum. And the scrotum is more or less a pendulous sac that suspends the testes away from the body. So it is a dual chamber, and within one chamber we would have one spermatocord, one testis, and looking in more detail at the scrotum, you see that the skin would be, let's say, perhaps wrinkled or puckered if we were to contract the dartos muscle. So the dartos muscle is like part of really what we identify as the dartos fascia. So it is the smooth muscle directly underneath the scrotum, the skin of the scrotum, okay? And you can see the surface of the scrotum is generally pigmented. There is sparse amounts of hair on the structure as well. Inside of the chamber, all right, it is covered in, is the spermatocord. Now, vernal inguinal ring, okay? And bring the testis, again, basically the whole entire the body, and then at the eventually entering into the epididymis here. And let's use this specimen. So this is straighten out to form the vas deferens. Epididymis will basically now we're looking at, okay, would seminal vesicles within the process and eventually into osum. This would be right. But again, if you look at the longitudinal cut, this portion where that long scapus, which is the long portion, are identified as the crust. So this would be the right crust, anyway, testis, and on the structure as well. Inside of the chamber, right, it is covered in connective tissue. And really, we're looking at. Hari ni apa yang kita nak tengok adalah kita nak potong dalam ni. Okay, kita nak potong dekat dalam ni, and then kita nak tengok sebenarnya yang dekat dalam struktur yang macam biji ni, macam biji durian ni kan, kalau kita potong, dekat dalam dia ada macam megi-megi. Okay, dia bukan something yang kosong yang macam biji durian tu, kosong di dalam dia kan, tapi dia sebenarnya bila you potong kat dalam tu, you boleh tarik ada ni lah, ada macam Maggie tu saya cakap. So Maggie tu apa? Maggie tu nama dia adalah seminiferous tubule. Okay, dia ada dalam nota awak. Let's check mana nota dia. Seminiferous tubule. Ni kan? So, kita akan potong dia. So, rupanya dekat dalam ni dia ada banyak benda. Megan tak share. Saya tak share je. Okay, because they are going to produce thousand and million, bukan thousand, million of sperm. Betul tak? So, sebenarnya dekat dalam tu bukanlah macam kosong yang macam dia boleh duduk macam tu je kan. So, sebenarnya diorang dibuat dekat dalam yang macam Maggie-Maggie ni. So, kenapa dia bergumpal-gumpal? Dia nak tambah lagi banyak tempat. Okay, untuk dia boleh duduk dekat dalam tu. And then, apa yang kita nak buat adalah kita nak potong dia. Maggie ni kita nak potong. And then kita nak tengok dekat dalam tu apa yang berlaku sebenarnya. Alright? So, di luaran ni, as if macam enter yang kita belajar sebelum ni.
Okay, as if macam enter yang kita belajar sebelum ni, saya buat terus saya punya ni, whiteboard. Kan kita belajar yang male punya, kita ada ni kan, sporangium ni kan. So yang seminiferous tubule ni, yang ini, luar ni, as if macam kita punya enter tadilah. Okay, kat situ yang kita nak tengok apa yang terjadi. Dan dia akan develop, nanti kita punya sperm akan berada dekat tengah-tengah tubule ni. Yang akan berada dekat banyak dekat situlah. So the sel-sel yang belum matang lagi sebagai sperm, dia akan berada bahagian sini. The cell that responsible to become the sperm as well, to produce the sperm as well, akan berada dekat sini juga. Okay. So dalam korang punya nota, I think dia buat yang hormone first. Okay, dia buat hormone first. Tapi saya nak ajak korang untuk kita tengok spermatogenesis first. Sebab korang telah pun tahu pasal plant punya, dan plant punya dengan manusia punya tak berapa jauh beza. Cuma plant punya cuma manusia punya lebih complicated. Lagi banyak benda yang awak kena tahu. Dia lagi banyak terms yang awak kena tahu. So kita dah tahu kita punya exam dalam bentuk objektif kan. Jadi awak kena tahu all these things. Nanti saya sebenarnya dah tahu dah markah korang berapa kan. So kalau awak nak strategize berapa je lagi nak dapatkan hit A, okay, awak boleh lah nanti awak check kira sendiri berapa kat PSPM awak must hit. Okay, boleh? Tu selingan. So now untuk spermatogenesis, perkataan genesis ni bermaksud birth, lahir. Okay, pelahiran. Okay, and then spermatogenesis bermaksud penghasilan lah, pelahiran the sperm. So how are you going to lahirkan the sperm? So first thing first, sama lebih kurang macam plant, it must come from a kantong. Okay, the one that pegang semua sekali, pegang the cell that will be responsible to become the sperm. Okay, and what could that kantong be known as? Kalau plant panggil apa? Microsporangium kan? Okay, kalau dalam human lelaki kita panggil dia togonium. Okay, spermatogenesis kan dia togonium. So siapa gonium? Sperma togonium. Boleh? So dalam spermatogonium ni ada sel yang bertanggungjawab. Again, spermatogonium ni pun sebenarnya sel. Okay, sebab dia adalah manusia. Semua manusia terdiri daripada sel kan? So spermatogonium ni pun sendiri sebenarnya adalah sel. Tapi ada satu specialized cell yang bertanggungjawab untuk jadi sperm nanti. Okay, so apakah nama sel tersebut? Dia mesti ada perkataan site. Okay, dia mesti ada perkataan site. Lepas tu? Ya, dia tambah je dengan atas ni. Spermatocyte. Boleh? Tapi untuk manusia dia tak boleh macam, kalau plant kan kita cakap macam microsporocyte kan. Lepas tu meiosis terus jadi the microspore, betul? Kalau untuk manusia tak boleh, dia kena buat meiosis 1. Awak kena tahu meiosis 1 dia jadi apa dulu. Lepas tu meiosis 2 dia jadi apa dulu. So sebenarnya dalam plant pun awak sepatutnya tahu meiosis 1 dia jadi apa. Lepas tu meiosis 2 jadi apa. Tapi silibus awak tak perlu. Okay, itu je lah yang menyebabkan dia jadi shortcut. So dalam yang human pula awak kena tahu. So meiosis 1 dia akan jadi apa? Dia akan jadi sel apa? Dan meiosis 2 dia akan jadi apa selepas tu? And apa yang dia jadi tu dinamakan sebagai spermatid. Spermatid ni nanti yang akan develop into the mature sperm. Kalau kita ingat plant balik, dia kat sini kan jadi microsporocyte kan. Lepas tu meiosis dia jadi microspore. Betul tak? So dia lebih kurang macam tu lah. So anyway, kita ada satu dekat sini, X kat sini. So apakah sel ini sebenarnya? Nama sel ni. Selepas dia undergo meiosis 1, apakah nama yang patut kita bagi kat dia? Nama dia masih sama sebab dia masih lagi sel yang responsible to do meiosis and to become the spermatid. So nama dia adalah
Spermatocyte. Cuma untuk kita bezakan atas dengan bawah, so atas kita bagi dia nama primary spermatocyte. Tulislah. Okay. Primary spermatocyte, and yang bawah kita panggil dia sebagai secondary spermatocyte. Boleh? Right, so saya pergi yang bawah lagi ni, spermatid ni macam mana dia nak jadi mature sperm? So dia nak jadi mature sperm, dia kena ada especially akil balik semua sekali tu kan. So di spermatid nanti dia akan makan, okay, dia akan nourish by Sertoli cell. Dia akan nourish by the Sertoli cell. Sertoli cell tu berada dekat mana? Sertoli cell tu berada dekat dalam ni. Dekat dalam seminiferous tubule juga. So all the cell is in here. Okay, all the cell is in here. So kalau you nampak kat sini, dia dekat sini kan? So nanti di spermatid, okay, macam ni dia dah bagi tahulah. Makin lama makin ke belakang tu, makin ke tengah tu dia makin jadi macam yang kita cakap lah, spermatid semua tu kan. Okay, so nanti dia akan dapat nourishment from here. Okay, dia akan pergi makan dia ni sampai dia boleh tumbuh ekor, tumbuh the leher and everything. Okay, so bila dia telah jadi macam tu, bila dia dah tumbuh ekor, dia dah boleh bergerak, dia dah dipanggil sebagai sel binatang. Okay, dia seolah-olah macam sel binatang. So kalau binatang, pernah tengok cerita, I think zaman korang tu, Zoid. ZOID, pernah dengar? Tak Yang macam Power Ranger, dia gunakan yang apa? Dia punya robot dipanggil Zoid. Pernah dengar? Tak pernah. Okay. So anyway, dia gunakan perkataan ni sebenarnya daripada perkataan zoa. Zoa daripada segi sains, zoa tu bermaksud binatang. So disebabkan spermatid kita ni dah acquire ekor yang boleh bergerak as a binatang. So now we name it as spermato juga. Cuma kita tambah belakang dia zoa. Okay, sebab dia dah boleh bergerak. Spermatozoa. Senang kan? Nampak senang kan? Teacher cakap macam senang, baca macam susah. Betul? Ke teacher cakap lagi susah? Okay, so ini So, again, as I told you guys before this, plant punya dia macam very straightforward sebab banyak tak masuk syllabus. Yang manusia banyak masuk syllabus. So untuk spermatogonium ni pun awak kena tahu asal dia dari mana. Okay, asal spermatogonium ni daripada mana? So asal dia daripada spermatogonium stem cell. Okay, spermatogonium stem cell. Bila you dengar perkataan stem cell tu bermaksud dia adalah sel yang mula-mula. Okay, sel yang mula-mula. Boleh? Perempuan pun akan ada stem cell ni. Stem cell ni yang diambil daripada perempuan, umbilical cord kan, yang boleh simpan dekat library hospital. So bila awak nak guna balik, awak boleh guna. Guna untuk apa? Antaranya kecantikan, untuk anak awak kalau tak sihat kan. You boleh gunakan stem cell tu untuk hasilkan sel lain untuk dia. Ini kerajaan punya dia tak bagi tahu sangat. Tapi kalau you pergi swasta, you boleh buat tu. Tapi kena bayar lah. Okay, so you need to produce money banyak-banyak sikit lah. Okay, bukan air money. Like Lisa lah, Lisa. Ke tak? Pernah dengar lagu tu? Spend my money So anyway, spermatogonium stem cell ni pula datangnya daripada mana? Datangnya daripada primordial. So ini yang pertama-tama, prime. Okay, prime. Primordial germ cell. So the word germ ni sebenarnya bermaksud cambah, bukan kuman. Okay, bukan kuman. Germ ni bermaksud bercambah. So dialah sel yang bertanggungjawab dekat dalam you punya testis tu, dekat dalam you punya scrotum tu untuk
start giving off gamet. Okay, so untuk dia jadi ini, primordial ni, hasilkan sel untuk jadi spermatozoa kan? Kalau dia sendiri yang terus bertukar jadi spermatogonium, bertukar jadi spermatogonium stem cell, spermatogonia, spermatocyte, bla 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 sampailah dia jadi spermatozoa. You boleh bayangkan nanti makin lama makin kurang kita punya primordial germ cell, betul tak? Lagi contoh saya bagi katalah ada banyak makanan kan, ada 10 Maggi. Satu Maggi ni yang akan jadi masak. So awak tinggal 4 je kan? Jadi makanan awak makan. Betul tak? Tinggal 4 je. So kalau makin lama jadi semua makanan, habis dah Maggi tu. Kita bayangkan lagi punya sperm kan? Million. And then semua daripada the same primordial germ cell sahaja. Makin lama tak ada terus structure tu. Betul tak? So why is it still there? Kenapa masih ada? Sebab dia buat mitosis. Okay? Sebab dia buat mitosis, gandakan diri dia. Half jadi diri dia, half lagi go further. Untuk jadi spermatozoa. Boleh? So, kalau macam tu, yang ni kita nak panggil apa? Yang ke bawah ni, kalau datang balik jadi diri dia adalah mitosis saja kan proses dia. So, kalau proses ke bawah ni kita nak panggil proses apa? Okay, ini kita panggil dia sebagai proses differentiation. Yes. Okay, dari dia juga, dia mematangkan diri dia into the spermatogonium stem cell. Sama juga spermatogonium stem cell ni pun dia boleh juga buat mitosis dan dia boleh buat differentiatekan diri dia into spermatogonium. So all of these cell 2N, 2N, 2N. Spermatocyte, primary spermatocyte, you think dia adalah haploid ke diploid? Diploid ke haploid? 50-50 je. Adib, you rasa apa? Diploid. Lagi siapa kat dalam ni? Wilburn, you rasa apa? Wilburn? Still better. Syakira? Yes, madam. Saya nak tahu dia punya Diploid. diploid. Yakin korang ni? Betul madam. Saya yakin. Tak apalah Wilburn. Okay, so jawapan dia 2N. Well done. Good, diploid. Well done. So now, secondary spermatocyte pula. Boleh teka tak? Apakah dia punya secondary? Apakah dia punya, what we call it, ploidy number dia? Kenapa korang cakap haploid? Serius je? Baru mysis 1 tapi? Haploid? Korang kata lain? Haploid? Yakin? Wah, haploid juga, Anissa? Yakin tak apa kan? Janganlah malu kalau salah pun, betul tak? Kita je, nanti lepas matrik tak jumpa punya, confirm. Nak COVID kan? Okay, so you guys are correct. Jawapan dia memang dia haploid. Sebab after one division, memang dia telah half already. Okay, good. Good job. Maksudnya chapter 3 awak sangat power. So after meiosis 1 dia jadi spermatid and then dia nourished by Sertoli cell and then dia jadi spermatozoa. Itu saja untuk spermatogenesis. Serius lah teacher? Serius lah aku, betul ke? Korang okay? Okay. Alright. Sebelum kita tengok soalan, untuk tengok betul ke kita dapat betul-betul ni kan? Saya nak ajak korang untuk, I think ni dulu lah kot, try buat aktiviti dulu, okay, sebab takut lupa. So tutup semua nota and everything. Kita nak cuba keluarkan sahaja. Boleh? Okay, tutup semua nota, ambil satu kertas saja. Awak cuba daripada atas pergi ke bawah.
Boleh daripada atas, daripada apa yang awak ingat, pergi ke bawah. Kalau awak tak ingat, awak letak je dulu. X ke apa ke, awak je buat je macam ni. Tak ingat, letak je dulu. Okay? Apa dia? Semua X. Sebab kita memang normal. Dapat benda baru, kita tak ingat. Ya, ini bukan dipanggil active retrieval. Active retrieval dia soal jawab, soal jawab. Yang ni retrieve saja. Wilburn, okay? Saya nak awak tunjuk kejap lagi awak punya hasil. Saya cuba madam. Ha. Ridwan? Sekejap lagi nak minta awak tayang kawan-kawan kat sini nak tengok. Ana dengan Syakira. Nama dia spermatogenesis. So daripada perkataan tu spermato. Semua spermato. Korean cycle. Okay dah, tu dah ajak kawan discuss tu tak ingat tu maksudnya. Okay, jom kita start lagi sekali Tengok sama tak, boleh dapat tak sama dengan saya? Atau saya dapat sama tak dengan awak? Okay, so kita nak buat spermatogenesis. Ni cara saya ingat Saya memang tak ingat dari yang atas dulu. Saya ingat daripada yang tengah dulu sebab sama dengan plan. Cara saya. Tapi kalau korang nak ingat memang lagi senang ingat daripada atas ke bawah tu tak ada masalah. Okay. So, first kali saya ingat dia ada satu sel. And sel tersebut adalah spermatocyte. Spermatocyte ni adalah sel yang akan buat meiosis. Tapi saya kena ingat dia akan jadi meiosis 1 dan meiosis 2 sebab dia dah manusia. So dia kena detail sikit. So kedua-dua sel yang undergo meiosis ni kedua-duanya mesti bernama spermatocyte juga. Maka yang ni saya namakan dia sebagai primary spermatocyte, yang ini pula secondary spermatocyte. So after that dia akan jadi spermatid. Okay, lepas tu dia akan jadi spermatid dan spermatid ni nanti dia akan develop into a structure yang ada kepala, ada leher dan ada ekor. Maka ini kita namakan dia bukan sperm saja, kita namakan dia sebagai spermato juga. So
Okay, so di sel yang primary spermatocyte yang akan jadi spermatozoa ni sebenarnya disimpan dalam satu kantung yang saya namakan dia sebagai spermatogonium. Okay, bukan sporangium. Sporangium tu khas untuk plant. Dia gonium, togonium. Okay, so daripada perkataan ni pun ada spermato, saya dah tambah gonium je. Perempuan nanti oogonium. OO saja tambah. Right? So, spermatogonium. Dan spermatogonium ni datangnya daripada mana? Dia datang daripada sel pertama, primordial. Okay, primordial. Dan dia adalah yang pemulakan. So, dia primordial stem cell. Okay, primordial stem cell. Betul tak saya buat ni? Betul tak? Kan? Apa dia? Ke saya tersilap? Saya silap dah. Betul lah. Thank you. Nama dia bukan primordial. Sorry. Primordial mesti dengan germ. Primordial germ cell. So ini yang pertama sekali nanti jadi dia. Kan? Yang first kali germ cell yang akan germinate into your sperm. So before it become the spermatogonia, dia datangnya pula daripada stem cell. So stem cell tu saya nak panggil dia apa? Sebab ni kita buat sperm, so nama dia adalah spermatogonium. Spermato apa Saya dah lupa pula nama dia. Spermatogonium kan? Stem cell. Okay, so primordial germ cell ni dia boleh buat mitosis jadi dia sendiri dan dia boleh differentiate jadi the spermatogonium stem cell. Spermatogonium stem cell pula boleh buat mitosis jadi diri dia sendiri dan dia boleh buat the differentiation untuk jadi spermatogonium. Spermatogonium pun sama juga, dia boleh buat differentiation, okay, dan dia boleh buat mitosis juga untuk jadi diri dia balik. And then bila dia jadi primary spermatocyte, dia boleh buat meiosis 1. Okay, dia boleh buat meiosis 1 untuk jadi secondary spermatocyte. Boleh tak dia buat mitosis agaknya? Tak boleh. In one instant cuma satu saja, sama ada meiosis ataupun mitosis. Okay, tak boleh. So secondary spermatocyte ni boleh tak kalau kita tukar? Kita tak nak buat mitosis lah, kita saja nak buat mitosis instead. Banyak lagi spermatocyte kan? So, boleh tak? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Sebab? Apa dia Nadia? Tak dengar mas tu dia bergerak. Haploid, betul. Sebab dia haploid, maka dia tak ada homologous chromosome. It is impossible untuk dia buat mitosis. Mitosis boleh saja, Yang meiosis lagi. I mean, bila dia dah end ni, dia buat meiosis 1 lagi sekali. Boleh tak? Tak boleh So, mitosis sebenarnya boleh. Saya minta maaf, saya silap cakap. Mitosis sebenarnya boleh asalkan dia mitosis boleh, tak kisah. Regardless ada homologous chromosome atau tak ada homologous chromosome, dia boleh buat mitosis. Tapi kalau meiosis, let's say spermatid ni lah baru sesuai. Okay, dia dah haploid. Boleh tak dia buat meiosis? Spermatid? Tak boleh sebab dia tak ada homologous chromosome. Right? Habis dah. So bolehlah kita buat kita punya question. Kita ada lagi satu tau, kita nak tengok pasal hormon pula. Okay, tapi sebelum kita go to hormon, kita tengok kita boleh buat tak ni tu. Okay. Yang lain-lain okay? Dalam ni okay? The GC people? Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Okay, madam. Okay. So let's identify P and T in figure 1. So bila awak nampak dekat sini ada spermatogenesis, so salah tak fikirkan apa. Okay, terus ingat balik the timeline yang kita buat tadi. Okay, saya bagi masa sikit. 3 minit je, boleh? Try? Lepas tu kita sama-sama discuss.
Farhan, okay, nampak tak? Ada tu. Okay. Tu saya rasa saya perasan awak dalam ni. Berarti payah dia je kan? Saya perasan awak ada dekat dalam Google Meet. Dah keluar balik. Ke nak saya tegakkan? Okay je. Oh, rabun ke sebenarnya? Ya. Tak ada. Okay, kalau awak boleh jawab semua ni, maksudnya awak boleh dapat 5 markah senang-senang macam tu. Okay, saya sebenarnya suka awak bincang dengan kawan awak. Dia actually nama dia collaborative, whereby bila kita bincang dengan kawan, dia actually membantu juga kita punya processes. Okay. Tapi dalam masa yang sama, saya juga takut korang jenis yang tak percaya diri sendiri. So, kawan cakap sentiasa betul. Aku punya sentiasa tak betul. Itu yang saya risau. Dia akan jadi macam tu. Pernah tak macam tu? Pernah kan? Aku dah buat betul dah. Kawan cakap ni, aku tukar jawapan. So, itu something yang tak baik lah. Okay, so kita discuss apa jawapan dia. Identify process P and T. So P dekat sini. P dekat sini. T pula dekat sini. Okay, so T adalah di mana spermatid membesar menjadi sperms ataupun nama betul dia adalah spermatozoa. Okay, nama saintifik dia yang betul. Spermatozoa. P pula daripada primordial germ cell dia jadi spermatogonia, lepas tu dia jadi something else ni, and then that something else akan jadi sel yang bertanggungjawab untuk buat meiosis tu jadi spermatid, betul tak? So, kalau kita susun betul ni spermatid, yang ni kita tahu ni adalah secondary spermatocyte, yang ini adalah primary spermatocyte. Okay, so apakah P? P jawapan dia boleh sama ada mitosis atau dia buat differentiation. Right? Okay. So differentiation ataupun dia boleh buat mitosis. So jawapan dia adalah yang paling sesuai would be dah buka dah. Mitosis. Sebab dia banyakkan diri dia as a spermatogonium as well. Okay, sebab ini daripada spermatogonium jadi spermatogonium balik. Maka mitosis lah jawapan kita. Boleh? Dah ready nak tengok jawapan yang kedua? Okay, jawapan dia senang. Spermatogenesis. Atau differentiation. Okay, di mana dia jadi spermatozoa. Yang macam kita tahu, ini kalau jadi another one, dia akan jadi differentiation kan? So samalah, ini pun you boleh kenal dia sebagai differentiation. Boleh? Jawapan mana paling sesuai pada saya yang ni? Differentiation.
Okay, sebab spermatogenesis ni tak masuk dalam silibus korang. Okay, spermatogenesis masuk. Right? So anyway, spermatogenesis dia merangkumi kesemua ini. So that's why pada saya dia kurang sesuai. Lebih baik awak ambil differentiation. Okay, boleh? So kalau dapat, you dapat 2 markah. Next one, state the importance of process T. So proses ini 1 markah. So, saya buka jawapan. Maturation of spermatid into spermatozoa. Kalau awak jawab to make sure that spermatid have a tail, head and neck pun dapat markah. Okay, ada jawab macam tu? Ada, pun dapat markah sebenarnya. Don't worry about that. Okay. Name the cell that provide nutrients during spermatogenesis. Siapa? Yes, the only cell yang dimakan, Sertoli cell. Sertoli cell dekat mana? Yes, dia pun sama-sama berada dekat dalam seminiferous tubule. Okay, tak adalah, maksud saya dia makan tu tak adalah sampai sel tu mati tau. Dia just bagi nutrient je, dia tak mati pun. Okay, sel tu just bagi nutrient je. Okay. What happen if the cell 9B3 is absent in seminiferous tubule? 1 markah, so salah satu daripada ni awak dapat markah lah. Okay, kalau dia tak ada, agak-agaknya apa jadi? Dia tak boleh nak mature kan? And then spermatogenesis cannot happen. Okay, spermatogenesis cannot happen. And satu lagi, kejap lagi kita belajar, Sertoli cell ni actually dia secret hormone. Okay, dia secret hormone FSH. So hormon ni tak ada, jadi dia akan menyebabkan spermatogenesis tidak dapat degenerate dengan baik. Okay, spermatogenesis tidak dapat degenerate dengan baik disebabkan FSH tak ada kalau Sertoli cell tak ada. So lack, no production atau formation of spermatozoa, 1 markah, ataupun you nak cakap spermatogenesis halted ataupun tak terhasil pun tak ada masalah, dapat markah juga. So berapa markah you agak-agak you dapat? 5, 2, okay lah tu. At least ada markah kan? Walaupun dalam setengah jam kita belajar, korang dah boleh jawab pasti. Betul tak? Okay, so next one. Okay, next one kita nak belajar pasal the hormone that actually complement everything. Okay, the hormone that actually make sure boleh menghasilkan spermatozoa. Macam lelaki, okay, macam lelaki, diorang akil balik kan? Korang akil balik, korang tahu macam mana perempuan period. Korang ingat macam mana? Ada banyak ni je, jerawat tiba. Ke malu nak cakap? Jerawat. Macam mana? Mimpi basah kan? So daripada situ dia tahu dia telah puberty. So bila mimpi basah tu bermaksud dia punya sperm dah banyak sangat dekat dalam dia punya kantung ni. Bukan seminiferous tubule, dia actually disimpan dekat tempat lain. Disimpan dekat dalam, korang boleh tengok dekat nota korang nanti dia disimpan dekat mana. Okay, saya nak discuss pasal hormon je dulu. So masa kecil, maksudnya masa diorang sekolah rendah tadika tu, benda ni tak dibuat sangat lagi. Okay, so bila masa dibuat tu, bila nak hit puberty tu, ada satu hormon dekat dalam kita punya hypothalamus. Okay, dekat dalam you punya hypothalamus tu, which is macam mana lupa dia? Otak lah, dekat otak tu. Okay, dekat otak tu dia akan secret satu hormon yang dinamakan sebagai GnRH. This hormone, GnRH, 3 hormon ni sangat penting. GnRH, FSH dengan LH. Semua ni awak akan jumpa dekat perempuan juga. Lelaki dengan perempuan duduk pakai yang sama. Okay. Cuma
nanti dia akan hasilkan testosteron, kita pula tak hasilkan banyak testosteron, kita banyak hasilkan progesteron dengan estrogen instead. Okay, yang tu je beza dia. So anyway, the hypothalamus identify that you are man enough. Okay, you dah lelaki, bukan boy lagi. So dia akan, hypothalamus ni akan secrete this GnRH. This GnRH pula, dia, mana nak lukis kan? Saya, hypothalamus ni sebab dia adalah benda, jadi saya lukis macam ni boleh? Nampak? GnRH pula adalah hormon. Hormon ni dia macam chemical je. Okay, dia macam you sembuh-sembuh tak nampak pun kan. So saya tak letak dia dalam kotak ke apa-apa. Saya tulis je. Boleh? Okay, so dia secrete GnRH. GnRH nama penuh dia adalah gonad. Gonad tu gonad cell kan? Gonad cell yang undergo meiosis yang menghasilkan gamet. Gonad tu refer kepada gamet lah. Okay, gonadotropin releasing hormone. Nama penuh dia. Awak kena tulis nama penuh dulu. Okay? Sebab dah tak ada ni objective question. Yang penting tahu nama je. Okay? So gonadotropin releasing hormone ni dia punya target, okay, dia punya target adalah anterior pituitary. So let's say macam ni otak kan. Lepas tu kat sini dia akan ada dua, satu anterior, yang belakang pula kita panggil dia sebagai posterior. Okay, so dia secrete hormon ni pergi dekat anterior. Receptor dia adalah anterior. Okay, so bila anterior ni dah terima GnRH, apa respon dia? Respon dia adalah dia akan secrete dua lagi hormon. Memang khas daripada anterior pituitary. Posterior, hormon lain yang dikeluarkan. Okay, so hormon apa yang anterior pituitary keluarkan? Dia keluarkan FSH dan juga LH. Apa tu FSH? FSH nama penuh dia adalah follicle. Follicle ni refer kepada the building block yang akan jadi gamet tu. Okay, so follicle ni refer kepada building block yang akan jadi gamet awak lah. So kalau dalam gambar ni, ini adalah termasuk you punya spermatogonium, spermatocyte, spermatid dan spermatozoa. Boleh? Follicle stimulating hormone. Manakala LH pula nama dia luteinizing hormone. Yang ni you akan nampak dengan lebih jelas dekat perempuan apa function luteinizing hormone. But dalam lelaki, LH ni apa dia buat adalah dia punya target adalah terhadap sel yang dinamakan sebagai Leydig cell. Okay, Leydig cell. Manakala FSH pula, dia punya target adalah Sertoli cell. So cara saya nak ingat dulu, saya ingat ni ada S maka dia Sertoli. Ni pula ada L maka dia adalah Leydig cell. Okay. So apa function dia? Leydig cell ni dah dapat LH ni apa dia buat? So dia akan rembeskan hormon lagi. Okay, dia pula yang rembeskan hormon. Hormon apa yang dirembeskan? Hormon testosteron. Okay, so this hormone yang akan membantu spermatogenesis. Dia lah yang akan membantu spermatocyte untuk jadi spermatozoa dengan lebih baik. Manakala Sertoli cell ni pula, dia akan dia akan ni lah bagi nourishment tu yang menyebabkan dia boleh jadi spermatogenesis lah. Boleh? Okay, so having this testosterone as well help lelaki untuk get dia secondary rupa sekarang. Okay, secondary rupa sekarang which is like badan dia lebih besar, lebih sasa. Tak macam perempuan kan? Perempuan badan lambik sikit kan? Kena tolak sikit. Angin tiup pun korang boleh melayang kan? Ya ke?
So lelaki dia jadi sebab ni lah testosterone. But all of these does not make them a man. Right? What makes you a man? Wilburn, what makes you a man? Shiva, what makes you a man? Tak tahu pula apa. Ridwan, what makes you a man? Give me the sekali. What make me a man? What makes you a man? Yeah. Tak tahu lah madam. Alah, korang ni. Nanti tengok It all come down to manner. Oh. Okay. Pernah tengok cerita apa kita panggil Kingsman? Kingsman. But anyway, manner make you a man. If you someone yang kerja pukul bini you sebab tak bagi duit, are you a man? You're just a sperm donor. Right. So you're not anak-anak kan? Tapi dia mungkin tak nak anak pun. Tapi dia just donate the sperm je. Kalau dapat duit, donate sperm tak apa juga. Oh ni dekat UK. Saya pernah tengok iklan. If you donate sperm, boleh dapat 1,000,000 pound. Tengok iklan dekat dalam newspaper saja tau. So donate kan. So macam oh my god, if I am a man, I would already donated and be kaya already kot. Tapi probably dekat situ dia kata paste lah kan. Awak ni apa ada ni ke. Even dalam Islam pun dia tengok salah sahsia and everything kan. So kat situ pun dia memang particular lah. So ini saja belum belum lupa pula. Okay, so kalau benda ni uncontrollable, dia takkan tiap-tiap hari nak mimpi basah kan, nak keluarkan. So kalau uncontrollable, dia akan terlampau banyak dekat dalam tu and it become tumor. Okay, cancer. Itu yang ada prostate cancer and everything. Okay, benda ni sakit tau. Walaupun kat lidah boleh jadi juga cancer. Ada sebelum ni ada ustaz dia meninggal sebab kanser lidah. So memang benda ni bukan main-main lah. Uncontrollable mitosis and meiosis ni. So untuk elakkan daripada you punya spermatogonium stem cell ni, daripada mitosis banyak kali buat benda ni sampai terlebih-lebih, actually testosterone ni juga berfungsi untuk inhibitkan anterior pituitary dan juga hypothalamus from releasing too much GnRH and releasing too much this hormone. Okay, so sebenarnya testosterone sendiri itu adalah akan membantu ni. So kalau Leydig cell awak bermasalah, testosterone awak bermasalah, mungkin itu penyebab prostate cancer. Okay, Sertoli cell as well. Sertoli cell dia akan Sertoli cell sendiri dia akan secret inhibin. Okay, dia sendiri yang akan secret satu hormon khas dinamakan sebagai inhibin, di mana dia akan inhibitkan hypothalamus. Hypothalamus ke? Saya terlampau tinggi. Anterior pituitary je. Boleh? So that's all yang you perlu tahu untuk hari ini. So before we finish off, ni saya salah ni, bukan FSH, Nadia. Ni sepatutnya apa? Sertoli cell, dia secret apa? Hormon apa? Baru di situ tadi. Sertoli cell dia secret hormon apa? Inhibin. Betul, inhibin. So kalau tak ada inhibin boleh menyebabkan uncontrollable growth yang menyebabkan cancer. So satu last kali before kita finish off. Okay, dia minta awak identify gland A. So gland A ada dua. Okay, gland A ni awak nampak kan? Ada dua. Confirm dia adalah ada satu depan dan satu belakang. So posterior ke anterior? Mana satu? Tak tahu. Okay, so sekejap sebab dia ada dua, so confirm dia adalah sama ada depan ataupun belakang. Dia punya kelenjar dia. Kalau depan dipanggil sebagai anterior.
Kalau belakang dipanggil sebagai posterior. So kedua-dua ni adalah pituitary. Okay, pituitary. But the question is, dia adalah anterior ke ataupun posterior? A ni, mana satu you rasa? Okay, jawapan dia anterior. Sebab dalam chapter yang ni kita cuma belajar pasal anterior saja. Posterior tu untuk sem depan baru you akan nampak. Okay, so jawapan dia adalah anterior pituitary gland. Kalau dalam objektif pun saya rasa dia akan tanya macam ni lah. Anterior pituitary ke, posterior pituitary ke. So awak kena ambil yang betul lah, which is anterior pituitary. Okay. State the function of hormone. Hormon apa? Explain hormonal regulation when sperm count is high. Yang ni boleh jawab kot. Okay, kalau sperm count terlampau banyak, kalau sperm dah terlampau banyak, agak-agaknya apa hormon akan buat? Okay, good. Testosteron, dia akan inhibit anterior pituitary dan hypothalamus. Betul. Okay, hypothalamus. Tak salah, saya tak sebut je lagi. Kan? Okay, lagi apa lagi hormon yang ada? Setelah sel secret inhibin. Okay, so dia akan negative feedback kan yang mana? Anterior pituitary gland. Betul? Good. Dah, ini jawapan dia. Okay? Benar tak? Rasa macam banyaknya belajar hari ni, betul? But whatever it is, ingat manner maketh man, okay? Ini tidak terpakai untuk lelaki je, perempuan pun sama. Itu yang buat kita manusia, betul tak? Okay guys, so I guess sampai sini saja. I believe semua orang datang kan? Wilban datang? Anna datang? Datang Ada line teruk. Okay. So that's all for today. Thank you guys. Take care. Thank you, madam. Thank you, madam. Have a nice day, madam. You too. Thank you, madam. Welcome. Baru dengar suara Shiva. Welcome. Welcome. Welcome.